Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof malam ini bersama anda dalam Agenda Awani. Penderitaan dan juga kesengsaraan masyarakat dan juga rakyat Palestin di Gaza menuntut perhatian kita dan sepatutnya menuntut perhatian semua ketua negara, negara-negara Arab dan juga Liga Arab dan juga negara Islam yang bersidang secara tergemparnya di Riyadh pada hujung minggu lalu. Namun, seperti mana secara sinikalnya kita tidak menjangkakan mereka melakukan apa-apa, tidak banyak resolusi yang tegas dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin yang bersatu ataupun berhimpun di bawah payung OIC. Apa yang kita dapat fahami daripada sidang tergempak ini? Saya ingin berbincang perkara ini bersama dengan Profesor Madya, Dr. Muhammad Yazid bin Zulkifli. Beliau merupakan pakar undang-undang antarabangsa dari Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim dari Universiti Antarabangsa Islam Antarabangsa Malaysia UIM. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Apa yang kita dapat simpulkan daripada sidang tergempak OIC baru-baru ini? Adakah ia yang menepati ramalan kita yang secara sinikalnya selama bertahun-tahun merasakan bahawa OIC memang tidak pernah ada taringnya apabila bercerita dan juga mahu bertegas mengenai isu Gaza, dan apatah lagi sidang itu diadakan setelah lebih 30 hari Gaza dibantai ataupun pembantaian dilakukan oleh pihak Israel. Pertamanya, bagaimana kita dapat memahami resolusi untuk mengutuk kekejaman tetapi tidak tampil dengan sesuatu yang lebih tegas, Doktor? Terima kasih. Berhubung dengan isu Gaza dan OIC, kita harus maklum bahawa mengekalkan bukan satu pilihan kerana keadaan sudah berubah. Tindakan Israel membunuh lebih 11,000 orang awam, di mana separuh daripada mereka merupakan kanak-kanak, secara terbuka di hadapan media dunia, menunjukkan bahawa pendekatan OIC mesti berubah. Kalau sekadar mengutuk pakcik, makcik di kedai kopi pun boleh. Kita mengharapkan lebih daripada kepimpinan dunia Islam. Dunia Islam perlu bertindak. Sebelum ini, bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah menyatakan sokongan padu Amerika kepada Israel untuk mengambil keseluruhan Jerusalem untuk dijadikan ibu negara Israel. Perubahan dasar ini menunjukkan Barat dan Israel tidak pernah bercadang hendak mengekalkan status quo. Pertubuhan Kerjasama Islam ataupun OIC ialah sebuah organisasi antarabangsa yang terdiri daripada 57 negara anggota bertujuan untuk menggalakkan perpaduan dan kerjasama di kalangan anggota dalam pelbagai bidang termasuk penyelesaian. Dalam konteks Palestin, OIC telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk menyokong keamanan dan menangani cabaran yang dihadapi. Salah satu mekanisme ialah penglibatan berterusan OIC. OIC menyokong penyelesaian damai terhadap konflik Israel-Palestin berdasarkan undang-undang antarabangsa dan resolusi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang berkaitan, termasuk penubuhan negara Palestin merdeka dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kota. OIC juga ada menyediakan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kepada Gaza sebelum ini dengan menyelaraskan negara anggota dan organisasi antarabangsa berkaitan. OIC menyokong projek dan program untuk membantu penduduk Gaza yang terjejas akibat konflik dan pendudukan Israel selama bertahun-tahun. Ini termasuk juga menyediakan makanan. Secara ringkasnya, OIC secara aktif menyokong Gaza. Ini termasuk mengambil bahagian dalam persidangan antarabangsa yang memberi tumpuan kepada Gaza, menyokong usaha diplomatik untuk gencatan senjata berterusan, menyokong pemansuhan sekatan Israel yang secara jelas menyekat pergerakan barangan dan orang keluar masuk dari Gaza. Isu sebenar di sini bukan OIC. Isu sebenar di sini bukan OIC tetapi keengganan Israel untuk mencari penyelesaian damai dalam isu Palestin. Israel tamak dan mahukan keseluruhan tanah di situ dan selama ini enggan berkompromi. Kita perlu faham, OIC bukan satu pakatan ketenteraan seperti NATO. NATO sebagai contoh ialah satu pakatan ketenteraan Barat. Negara-negara Islam hakikatnya berpecah dan tiada kesepakatan dan kesatuan. Ini sangat berbeza dengan Barat. Sebagai contoh, Barat melalui NATO berani berdepan dengan Rusia. Sedangkan dunia mengetahui mempunyai arsenal nuklear yang paling banyak di dunia. Ini tidak pun menghalang Barat dari membantu Ukraine. Berbeza dengan negara Islam yang tidak berani membantu Palestin, khususnya dari segi ketenteraan, dari segi militeri. Maksudnya untuk dunia Islam mempertimbangkan semula kerjasama ketenteraan yang lebih jitu untuk menjamin keamanan global. Ada kekuatan dalam perpaduan. Doktor, kita mungkin saya setuju, saya suka dengan poin doktor yang membandingkan OIC dan juga NATO, di mana kita juga tidak berharapkan OIC untuk pergi berperang bersama dengan Israel. Tapi dalam masa yang sama, apa yang kita harapkan ialah OIC celik dan juga tidak membutulikan telinga mereka dengan apa yang berlaku di Gaza. Kerana ketika pemimpin-pemimpin OIC bersidang secara tergemparnya di Riyadh, ketika itu jugalah ratusan ribu
rakyat Gaza terpaksa berpindah ke bahagian selatan berjalan kaki dengan ada yang baru dibedah, dengan ada anak yang baru dilahirkan dan juga warga emas yang berusia 90 tahun yang melalui nakbah berkali-kali. Justru bagaimana doktor merasakan bahawa apa yang sepatutnya OIC, kenyataan bagaimana yang sepatutnya OIC keluarkan pada hujung minggu lalu dan tidak hanya sekadar mengutuk. Kerana ada juga yang mengatakan bahawa OIC negara-negara Arab khususnya mempunyai kuasa yang begitu besar dalam hal pengaruh ekonomi contohnya. Mengapa itu tidak dilakukan? Terima kasih di atas soalan. Okey, berhubung dengan kenyataan daripada OIC, ya kita mengharapkan OIC memberikan kenyataan yang mengandungi langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang lebih bermakna dan bukan sekadar kutukan kosong. Secara ringkasnya, apa yang sepatutnya ada dalam satu resolusi ataupun kenyataan daripada OIC yang diharapkan oleh majoriti penduduk dunia Islam contohnya. Pertama sekali, kita mengharapkan ada kenyataan atau persetujuan bersama di kalangan negara OIC untuk melarang Amerika Syarikat khususnya daripada menggunakan base tentera di negara-negara Islam amnya dan negara Arab khususnya dari membekalkan Israel dengan senjata dan peluru. Itu yang pertama. Paling kurang kita harap ada kenyataan bersama negara-negara OIC untuk tidak membenarkan Amerika Syarikat menggunakan base tentera untuk membekalkan Israel dengan senjata dan peluru. Dan kita dapati ini tidak berlaku. Selain daripada itu, kita juga mengharapkan kenyataan bersama di kalangan negara-negara Islam, khususnya di bawah OIC, untuk memutuskan ataupun sekurangnya membekukan hubungan diplomatik, ekonomi, ketenteraan, pertahanan dan keselamatan dengan Israel. Dan ini juga tidak berlaku kerana terdapat bantahan daripada beberapa negara-negara Islam sewaktu meeting baru-baru ini. Selain daripada itu, antara yang terakhir, antara yang penting sekali adalah untuk sepakat memberi tekanan ekonomi kepada Israel. Kita tidak dapati tiada resolusi yang konkret, hanya satu umpama kutukan yang vague ataupun general yang sebenarnya tidak memberi kesan yang bermakna. Apa yang menyebabkan mereka gusar dan juga takut kerana kita masih lagi ataupun pengguna media sosial mungkin masih lagi ingat bagaimana Raja Arab Saudi 1970-an menggunakan kuasa minyak itu untuk menekan kepada isu yang berlaku di tebing barat pada ketika itu. Mengapa itu tidak berlaku dalam konteks hari ini? Apa yang kita dapat fahami dalam pemikiran pemimpin-pemimpin Arab khususnya pada ketika ini dengan melihat kepada Arab Saudi sebagai de facto kepada negara Islam ataupun negara-negara Arab? Pertama sekali, apabila kita menyebut tentang tekanan kepada Israel, kita harus boleh melihat dari beberapa aspek. Pertama sekali, kita lihat dari sudut ketenteraan. Kenapa tiada mana-mana negara Islam, tak kiralah sama ada Saudi, ataupun Turki, ataupun Malaysia, ataupun Indonesia, ataupun mana-mana negara Islam yang lain, yang menghantar tentera ke Palestin untuk menolong warga Gaza. Sebabnya pemimpin negara-negara Islam sebenarnya mempunyai satu persamaan. Itu sebenarnya mereka memikirkan kepentingan penduduk lokal ataupun penduduk di negara masing-masing. Sebagai contoh, sekiranya Malaysia mengambil keputusan untuk menghantar tentera untuk menyertai peperangan ataupun untuk membantu penduduk Palestin. Apa yang berlaku ialah peperangan tersebut tidak akan berlaku di Gaza. Sebaliknya peperangan tersebut akan berlaku di KLCC. Pesawat-pesawat pejuang akan bom dan sebagainya apabila kita terlibat dengan perang. Oleh itu kita kena maklum, sekiranya kita terlibat, mana-mana negara terlibat direct dalam peperangan, peperangan itu tidak pun berlaku di Palestin. Peperangan itu akan berlaku di negara masing-masing. Barat, khususnya Amerika Syarikat, Israel akan menghantar jet-jet pejuang mereka semuanya dan akhirnya negara kita juga akan menjadi zon perang. Itulah rahsia ataupun sebab di sebalik keengganan pemimpin-pemimpin negara Islam untuk melibatkan diri secara direct dalam memberi bantuan ketenteraan kepada Palestin. Itu kita faham. Tapi apa yang kita sedih ialah apabila pada masa yang sama, benda-benda asas seperti memutuskan kerjasama negara-negara mengambil pendekatan begitu. Apakah puncanya? Ini adalah kerana negara-negara ini mempunyai kepentingan yang terlalu banyak. Kepentingan yang pertama sekali ialah faktor ekonomi. Kita maklum bahawa Israel maju dari sudut teknologi dan dari sudut ekonomi, mereka mempunyai kuasa ekonomi yang sangat kuat. Oleh itu negara-negara ini kebanyakannya mempunyai kepentingan ekonomi dengan Israel. Sekutu-sekutunya, khususnya Amerika Syarikat, mempunyai dari segi alatan-alatan senjata-senjata dan sebagainya. Dan kebanyakan daripada negara-negara ini mempunyai kepentingan security dengan khususnya akibat kepentingan geopolitik dan juga masalah-masalah serantau. Pasal Timur Tengah ada juga ketidakstabilan, berlaku ketidakstabilan yang besar dan banyak daripada negara ini mempunyai kebergantungan yang tinggi kepada Amerika Syarikat. Ini mempengaruhi pertimbangan dan keputusan mereka. Kita faham bantuan ketenteraan itu mustahil dan juga sangat berisiko untuk dilakukan. Tapi kalau bantuan kemanusiaan sendiri, mengambil contoh kepada negara yang cukup kaya dengan hasil minyaknya seperti Arab Saudi dan juga negara yang bersempadan dengan Gaza iaitu Mesir. Biarpun sebagai contohnya kita ketahui lintasan Rafah itu dibuka untuk bantuan kemanusiaan, tetapi ianya masih lagi tidak cukup untuk memberi dan juga memberikan nafas lega kepada penderitaan rakyat di Gaza.
sentiasa akan ada sebenarnya lompong-lompong lain yang boleh diguna pakai oleh negara-negara Arab ini. Adakah itu dilakukan dengan sesungguhnya, Doktor? Bahawa memang negara-negara Arab ada memberi bantuan dari segi makanan, dari segi bekalan perubatan dan sebagainya. Dan utama sebenarnya bukan berkaitan dengan bekalan makanan, bekalan persoalan pertama ialah bagaimana hendak mengelak penindasan daripada pihak Israel yang telah berlaku selama sekitar 75 tahun ini. Apa yang kita maklum, Palestin sebenarnya ialah sebuah open prison. Ialah sebuah open prison. Apa yang berlaku sekarang ini kita harus maklum bukan satu peperangan antara Palestin dan Israel seperti Ukraine berperang dengan Rusia. Ya, kita maklum Ukraine berperang dengan Rusia, tentera berperang. Apa yang berlaku sebenarnya di Palestin ialah genocide, iaitu pembunuhan beramai-ramai orang awam. Tentera, apa yang berlaku, kita kena jelas ini. Ini bukannya peperangan antara dua negara. Ini ialah genocide dari satu pihak, iaitu pihak Israel, di mana mereka mengebom bayi, mengebom hospital, mengebom wanita, orang awam dan sebagainya. Antara yang tindakan yang boleh dipertimbangkan oleh negara-negara Islam, ada dua sebenarnya. Ada dua tindakan utama. Pertama sekali, kita tidak boleh bergantung harap sangat kepada OIC. OIC ada manfaat dia. Dia boleh bagi bantuan makanan, boleh tolong juga dalam awareness. Tapi kita maklum, terlampau banyak politik dalam OIC dan kepentingan. Jadi apa solution dia? Solution dia ada dua. Solution yang pertama ialah negara-negara Islam atau negara yang mempunyai kesedaran yang tinggi seperti Malaysia, Turki, Indonesia dan sebagainya harus bekerjasama dengan negara-negara bukan Islam dalam memberi tekanan kepada Israel. Ini bukan Islam saja. Kita maklum di Palestin ada juga orang Kristian, semua kemanusiaan. Ada 120 negara dalam perjumpaan di United Nations baru ini yang menggesa agar diadakan gencatan senjata, iaitu ceasefire. 120 negara, dan 120 negara ini sebahagian besar bukan pun negara Islam. Negara Islam sekitar 57. Oleh itu kita maklum ada minat yang mendalam di kalangan negara bukan Islam juga atas faktor kemanusiaan untuk menolong isu Palestin. Oleh itu alliance bukan sekadar melalui IC tapi di kalangan negara Palestin. Itu yang pertama, kita boleh dapatkan satu alliance satu persatu kerja sama. Pilihan yang kedua ialah kita harus mempertimbangkan hakikat bahawa penduduk Palestin tidak selamat di sana kerana mereka dibom dan dibunuh oleh pihak Israel. Satu pilihan ialah daripada membiarkan 2 juta penduduk Gaza ini dibom dan dibunuh, negara Islam boleh bekerjasama mengambil sebahagian daripada penduduk-penduduk Gaza ini dan kemudian memberikan mereka, menjadikan secara ringkasnya mereka sebahagian itu daripada dibunuh oleh Israel, kita boleh ambil sebagai refugee. Tetapi kita harus melakukannya secara bersama. Sekiranya mereka ada 2 juta, 2 juta ini kita tolak kepada Mesir. Mesir akan membantah kerana 2 juta pelarian adalah jumlah yang banyak. Tapi sekiranya negara Islam sanggup bersama-sama mengambil penduduk Gaza, sebagai contoh satu negara kita ambil 100,000. Sekiranya ada 20 negara pun, kita sudah boleh ambil 2 juta penduduk Gaza, dan 100,000 setiap negara ini adalah satu investment. Kita boleh beri mereka pendidikan dan sebagainya. Doktor, saya meminta kat situ, bukankah idea itu juga dilontarkan oleh Zionis Israel dan juga pro-Israel di Barat untuk mengambil rakyat Gaza sebagai pelarian? Dan itu bukanlah hajat asal dan juga matlamat asal dan juga perjuangan asal kenapa Gaza selama ini menjadi penjara, kerana mereka mahu mengekalkan dan juga masih lagi berada di tanah tumpah darah mereka. Bagaimana kita juga perlu faham bagaimana situasi itu, ya mungkin satu option tetapi ianya tidak langsung memberikan solusi kepada masyarakat dan juga hati nurani orang di Gaza itu, Doktor. Pertama sekali kita harus maklum, memang itu ialah bantahan utama oleh golongan yang menentang konsep pelarian Palestin. Mereka kata sekiranya macam itu Israel menang lah. Sekiranya macam itu Israel menang, Israel akan ambil keseluruhan Israel dan mereka berjaya expel ataupun berjaya menghalau orang Palestin. Tapi kita harus lihat apa alternatif dia. Sekarang ni apa yang berlaku ialah massacre. Bayi dibunuh, budak-budak dibunuh, orang awam dibunuh, dan dunia Islam tidak menghantar bantuan ketenteraan. Tidak ada satu pun negara yang pergi membantu mereka. Keadaan berbeza sekiranya dunia Islam kata baiklah kita akan hantar tentera dan kita akan tolong rakyat Palestin dan sebagainya. Oleh itu tak apa, kita berperang. Seperti mana yang dibuat oleh Barat. Di mana Barat mereka memberi pelbagai bantuan ketenteraan kepada Ukraine untuk berdepan dengan Rusia. Tapi apa yang berlaku ialah negara Islam tidak memberi sebarang bantuan ketenteraan kepada Palestin. Dan apa yang berlaku, saya tegaskan sekali lagi, bukan satu peperangan antara Palestin dengan Israel. Apa yang berlaku sebenarnya ialah satu genocide, iaitu satu pembunuhan beramai-ramai oleh rejim Zionis ke atas penduduk awam di Gaza, termasuk bayi, budak-budak dan orang awam, hospital dibom dan sebagainya. Kita harus berfikir untuk masa depan. Penduduk Gaza bukan
sedikit, mereka sekitar 2 juta. Kalau pun satu negara boleh ambil sekitar 100,000 melalui meeting dalam OIC dan sebagainya, 100,000 orang yang diambil oleh setiap negara, contoh Malaysia, Indonesia dan sebagainya, ini adalah satu investment untuk masa depan. Budak-budak yang diambil itu, orang awam yang diambil itu, mereka kita boleh bagi mereka pendidikan, mereka akan jadi pakar ekonomi, mereka boleh belajar undang-undang dan sebagainya, dan mereka akan boleh meneruskan perjuangan untuk membebaskan Baitul Maqdis contohnya di seluruh dunia, daripada membiarkan mereka duduk di situ dan mati dibom oleh Israel dalam keadaan dunia Islam tidak menghantar bantuan ketenteraan. Lebih baik kita memberi keutamaan untuk menyelamatkan budak-budak ini. Doktor, dalam satu segi, satu poin yang doktor berikan tadi ialah bagaimana negara-negara bukan Arab yang bermasalah sejak 75 tahun lepas untuk membebaskan Palestin, bagaimana dengan negara-negara Islam yang lain seperti Malaysia, Turki, Indonesia, Pakistan, Iran. Ini kalau dikumpulkan melebihi daripada jumlah populasi negara Islam di Arab contohnya. Dan juga kerjasama itu dapat dirintis bersama dengan negara-negara bukan Arab dan juga bukan Islam yang mempunyai perjuangan yang solidariti cukup kuat seperti Ireland ataupun beberapa negara Amerika Latin yang jauh lebih berani untuk memutuskan hubungan diplomasi bersama dengan Israel. Bagaimana doktor merasakan bahawa perlukah ada platform untuk kerjasama ini dilakukan dan juga memberikan tekanan kepada Israel, kerana akhirnya nanti kita perlu bekerja dan juga strategi ini perlu keluar daripada kepompong PBB, daripada Majlis Keselamatan, daripada Amerika Syarikat dan juga pemain dan juga aktor-aktor lama. Pada pandangan doktor, adakah kuasa itu mampu digembling? Memang kita boleh buat satu blok kerjasama. Memang kita boleh membuat satu blok kerjasama di kalangan negara-negara yang mempunyai keprihatinan yang tinggi, termasuklah Malaysia, Turki, Pakistan dan negara-negara lain. Tapi ingin saya tegaskan di sini, untuk menghasilkan satu kerjasama yang efektif, pertama sekali kerjasama itu tidak boleh terhad. Kita tidak patut limitkan kerjasama itu kepada negara-negara Islam ataupun negara di bawah OIC sahaja. Sebaliknya kita harus bertindak melangkaui OIC. Oleh itu kerjasama itu atau alliance itu mesti melibatkan juga negara-negara bukan Islam, kerana ini adalah satu isu kemanusiaan. Dan kita maklum di barat, termasuk juga di barat dan di Amerika Syarikat sendiri, terdapat ramai golongan aktivis khususnya di kalangan anak muda yang bersama-sama kita membantah penindasan Israel. Apakah jenis tindakan yang boleh diambil melalui kerjasama-kerjasama ini? Antara tindakan yang utama sekali ialah kita boleh buat apa yang dipanggil sebagai collective sanction ataupun boycott. Kita boleh buat boycott ataupun sekatan ekonomi ataupun tekanan ekonomi. Untuk membuat tekanan ekonomi ini, kita tidak perlu mendapatkan konsensus ataupun kesepakatan daripada OIC kerana kita tidak perlu menggunakan platform OIC. Blok kerjasama ini yang melibatkan Malaysia, Turki, Indonesia dan negara-negara Eropah lain sebagai contohnya yang sudi bersama-sama dalam memperjuangkan hak dan kebebasan warga Palestin ini contohnya, kita boleh bersama-sama membuat satu collective sanction yang bersifat level negara masing-masing. Itu sebenarnya apabila kita melibatkan sanction, itu kita mau memboikot produk ekonomi tertentu, kita tidak mesti uh, nation ataupun melalui regional ataupun melalui OIC. Ia juga dia boleh buat secara unilateral oleh negara. Sebagai contoh, Amerika Syarikat sendiri banyak mengenakan sanction secara unilateral yang Amerika tidak suka. Sedangkan alasan Amerika kadang-kadang tidak kuat pun. Sedangkan dalam isu Gaza ini kita punya alasan yang kuat. Itu adalah satu langkah kerjasama yang bagus di kalangan blok, iaitu kita libatkan negara-negara yang mempunyai pemikiran yang sama, yang memperjuangkan hak-hak orang awam dan sebagainya ni. Tapi syaratnya kita harus libatkan semua. Jangan limitkan kepada negara Islam sahaja dan kita kena clear target kita. Adakah kita mau proceed dengan collective sanction ataupun sebagainya. Bagaimana dengan peruntukan dan juga pengadilan di undang-undang antarabangsa ICJ dan juga mahkamah yang seumpamanya? Kerana ini pernah dibincangkan dan Israel juga sendiri sememangnya kebal dengan dukungan dan juga sokongan daripada Amerika Syarikat dan juga sekutu-sekutu yang lain, seolah-olah mereka tidak akan boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Walhal kalau kita melihat kepada apa yang dikeluarkan oleh PBB dan juga kepada fakta-fakta berpuluhan tahun yang lalu, Israel setidak-tidaknya melanggar 20 undang-undang antarabangsa dan apa yang berlaku di Gaza sejak 7 Oktober lepas secara jelas adalah pembunuhan beramai-ramai dan juga penghapusan etnik secara jelas dengan mensasarkan kanak-kanak wanita dan juga hospital. Seperti contoh hari ini, Hospital Al-Shifa masih lagi disekepung dan juga penembak tepat masih lagi berada di luar hospital. Bagaimana sebenarnya membawa Israel ke muka pengadilan ini, Doktor? Apakah saluran yang ada? Siapakah yang patut menjuarainya? Duka cita dimaklumkan bahawa hakikatnya ialah Israel memang tidak langsung mengambil undang-undang antarabangsa kerana mereka maklum bahawa undang
ini tidak dapat dilaksanakan. Tidak dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, dalam serangan terkini di Gaza, Israel telah membunuh lebih 100 pegawai PBB. Ini Betul. menunjukkan Israel tidak takut langsung kepada kuasa dunia. Lebih 100 pegawai PBB sendiri telah dibom dan dibunuh secara depan-depan oleh pihak Israel. Ini kerana Israel maklum bahawa mengikut sistem PBB, terdapat negara-negara tertentu, khusus contohnya seperti Amerika Syarikat yang mempunyai kuasa veto. Jadi sekiranya ada sekiranya mengharapkan apa-apa tindakan konkret daripada United Nations ataupun PBB, ini tidak akan berlaku. Kerana Amerika Syarikat sentiasa akan memberikan sokongan mutlak kepada Israel, sekalipun mereka mengebom bayi, mengebom hospital, mengebom orang awam. Apa yang berlaku baru-baru ini, Amerika Syarikat telah memberi peruntukan beberapa bilion lagi dan menghantar lagi senjata. Sedang mereka sedia maklum, Israel sedang aktif membunuh orang awam di Gaza. Oleh itu kita tidak boleh mengharapkan PBB undang-undang antarabangsa sebagai solusi. Ya, betul kita harus cuba membawa mereka ke mahkamah antarabangsa, membuat kempen kesedaran dan sebagainya, tetapi kita kena maklum bahawa rejim Zionis mereka tidak takut kepada undang-undang antarabangsa. Mereka ialah suatu rejim yang hanya faham bahasa kuasa, iaitu apa orang kata undang-undang rimba. Siapa yang ada kuasa, dia yang akan membuat keputusan. Dan adakah kuasa veto Amerika Syarikat tidak boleh dipertikaikan di kalangan kuasa besar sendiri? Ini khususnya sudah pasti Amerika Syarikat begitu solid kuasanya setelah kejatuhan Rusia ataupun USSR pada tahun 80-an. Tapi dalam masa yang sama, dalam konteks hari ini, walaupun ianya persoalan ini agak idealistik, tapi daripada sudut perundangan dan juga prosedur dan juga protokol PBB-nya, adakah kuasa veto Amerika Syarikat itu boleh dipersoalkan dengan kuasa veto yang lain, khususnya yang dimiliki oleh China ataupun Rusia? Begini, kuasa veto ini dia tidak bersifat membatalkan kuasa veto yang lain. Apa yang kuasa veto ini boleh buat ialah kuasa veto ini boleh menghalang tindakan daripada diambil. Sebagai contohnya Security Council, PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mahu mengambil satu tindakan, intervention dekat Israel dan sebagainya, tiba-tiba Amerika Syarikat menggunakan kuasa veto untuk menyekat langkah tersebut. Oleh itu veto ini kuasanya lebih bersifat untuk membatalkan agenda yang hendak dibuat oleh PBB. Dia bukan bersifat mengarah, tapi dia bersifat membatalkan. Berhubung dengan kuasa veto, satu yang menarik ialah dahulu wakil Venezuela pernah mencadangkan agar kuasa veto dimasukkan. Kerana kata dalam sistem demokrasi dunia moden ini kita tidak memerlukan kuasa veto. Oleh itu dulu Venezuela pernah berkempen kepada negara-negara di dunia untuk membuat undian untuk memasukkan kuasa veto. Kemudian wakil daripada Amerika Syarikat telah menjelaskan bahawa ya, ini boleh dibuat. PBB boleh membuat undian dan memasukkan kuasa veto. Tetapi harus ingat, kuasa veto dimasukkan, negara-negara yang memiliki kuasa veto ini, contohnya Amerika Syarikat, akan keluar daripada PBB. Sekarang kiranya kita boleh berbincang di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tanpa PBB, tanpa Amerika Syarikat dan kuasa-kuasa besar lain di dalam PBB, sekiranya kita ada konflik dan sebagainya, kita tidak dapat membuat penyelesaian diplomasi menggunakan PBB lagi. Sekiranya kuasa-kuasa besar ini keluar. Sebaliknya, sekiranya berlaku konflik, mungkin konflik itu akan diselesaikan melalui ketenteraan. Dan kita maklum, dari segi tentera, Amerika Syarikat yang paling dominan. Doktor, saya ada 1 minit saja lebih kurang berbaki, tetapi kita bercerita mengenai United Nations, PBB, kita bercerita mengenai NATO, kita bercerita mengenai OIC. Adakah ini sudah masanya kita meletakkan harapan dan noktah kepada meja-meja rundingan dalam kerangka ini, dan ia perlu datang daripada masyarakat sivil, perlu datang daripada masyarakat teramai dalam konteks demokrasi dan juga konteks solidariti bersama dengan Palestin pada hari ini, kerana kita perlu memberikan satu titik noktah kepada pembantaian yang berlaku di Gaza pada waktu ini. Bagaimana pandangan doktor? Apa yang boleh dilakukan dan juga diramalkan dalam sehari dua? Kalau secara ringkasnya, saya dapati konflik yang berlaku pada hari ini, pembunuhan di Gaza ini sudah pun disebut lama dahulu. Sebagai contoh, Rasulullah pernah berkata bahawa di akhir zaman umat Islam akan dibunuh. Okey, umat Islam akan dibunuh ataupun dibaham oleh musuh-musuh dengan rakus, umpama mengambil santapan yang sedap. Jadi sahabat-sahabat pun tanya, kenapa teruk sangat ke umat Islam waktu tu? Adakah kita terlalu sikit sampai kita dibuli begitu? Kan ramai-ramai negara banyak-banyak buli orang Islam ni. Adakah orang Islam terlalu sikit? Rasulullah kata tak. Sedangkan ketika itu kamu banyak seperti banyaknya buih di laut. Para sahabat pun tanya, kenapa orang Islam zaman tu teruk sangat, macam lemah sangat?
Rasulullah kata kerana kamu telah kena satu penyakit. Apakah penyakit itu? Penyakit yang pertama sekali ialah takutkan mati. Terlampau takut sangat. Takut kalau mereka kata apa semua. Yang pertama sekali takutnya ialah terlalu takutkan mati. Dan yang kedua, kamu terlampau tamakkan dunia. Terlampau memikirkan dunia. Dan itulah apa yang berlaku di Gaza. Negara-negara Islam lain tidak membantu kerana masing-masing takut terlibat dengan perang. Takut mati. Dan yang kedua, masing-masing takut kena ekonomi terganggu dan sebagainya. Sebiji Rasulullah. Jadi sekiranya kita hendak pergi jauh, kita harus sanggup berkorban. Kita harus sanggup berkorban, harus sanggup mengambil risiko, kita harus sanggup bersolidariti. Terima kasih. Dan itu juga yang kita harapkan. Kita mungkin tidak mampu melakukan dan juga mempunyai kuasa seperti mereka yang bersidang ataupun yang memegang tampuk pemerintahan, tapi setidak-tidaknya banyak lagi juga solidariti yang kita dapat lakukan secara individu. Terima kasih doktor memberikan pencerahan kepada kami untuk agenda Awani pada malam ini. Sekian saja agenda Awani untuk episod kali ini. Jika ada pandangan, ada diskusi dan juga debat yang baik, teruskan bersama kami di platform digital kami di astroawani.com dan juga melalui semua media sosial kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.